Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, di kesempatan ini saya ingin menzahirkan penghargaan saya kepada guru-guru yang telah mencapai pelbagai kejayaan cemerlang di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Tahniah saya ucapkan kepada Cikgu Nurhailmi Abdul Muttalib daripada SMK Jelun, Air Hitam, Kedah. Beliau merupakan finalis untuk Global Teacher Prize 2020. Cikgu Nurhailmi adalah seorang guru yang inovatif dalam menghasilkan bahan pembelajaran menggunakan platform digital. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Nurhailmi bin Abdul Muttalib atau lebih dikenali sebagai Cikgu Helmi. Saya dah berkhidmat lebih kurang 14 tahun sebagai seorang guru dan saya merupakan guru mata pelajaran sains di SMK Jelun, Kedah. Sebenarnya pendekatan bila saya mengajar pelajar ni, saya suka pelajar saya buat aktiviti hands on. Sebab saya percaya kalau dengan buat aktiviti hands on ni dia akan main hands on jugalah. Jadi saya sentiasa terapkan pembelajaran yang orang kata apa, pelajar buat eksperimen, pelajar pergi buat eksplorasi dan juga kadang-kadang kita orang pergi siap buat kajian lapangan. Jadi sebenarnya masa awal-awal sekolah dibuka tu saya rasa memang agak mencabar untuk seorang guru sebab motivasi pelajar sangat menurun lah. Lepas tu kita ada beberapa ketetapan baharu yang kita kena ikut menyebabkan pelajar rasa macam tertekan sangat. Kadang-kadang saya terfikir juga apa yang saya boleh buat untuk bantu dia orang dalam kelas lah. Jadi saya nampak teknologi digital ni lah yang membantu saya dan rakan-rakan daripada luar negara untuk kita cari apa solusi terbaik yang kita boleh gunakan untuk pembelajaran semasa pandemik dan juga pasca norma baharu. Jadi sebenarnya bila saya tengok balik, kita masih boleh lagi pembelajaran abad ke-21 kepada murid kita dengan buat sikit pengubahsuaian lah. Macam contoh kita boleh mudah berkolaboratif tapi dalam masa yang sama kita minta juga dia jaga jarak dia kan. Bila kita dah buat macam tu, barulah saya tengok pelajar ni dia jadi macam sangat gembira, happy. Jadi di situ baru saya nampak macam pelajar ni dia dah mula build up ataupun mula bina balik motivasi diri dia untuk belajar kat dalam kelas. Jadi kalau kita tengok tu sebenarnya pandemik ni memberi satu masalah baru kepada kita, tetapi kalau kita anggap masalah itu sebagai satu cabaran untuk kita jadi guru yang lebih baik tu, saya rasa insya-Allah kita akan jumpa jalan penyelesaian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada semua. Hari ini 19 hari bulan 12 2020 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1442 Hijrah. So sekali lagi kita bersama saya Ahmad Syian Fazli bin Khairi, jurulatih STEM EduSpace untuk siri ke-8. Dari guru ke guru EduSpace. Bagi siapa yang baru menonton kami ataupun baru like page EduSpace minggu ni, terima kasih dan selamat datang. EduSpace ni merupakan penyedia perkhidmatan latihan dari kanak-kanak sampai nak pencen. Mungkin ingat kanak-kanak saja ada belajar tapi nak pencen pun kena ada ilmu juga. Program signature EduSpace adalah program-program mengenai STEM untuk murid sekolah sampailah ke matrikulasi, program-program team building, pembinaan pasukan, strategi retreat dan juga program-program korporat. Untuk melihat senarai penuh program-program kami, tuan-tuan dan puan boleh ke laman web kami iaitu www.eduspace.com.my. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, EduSpace ada menjalankan beberapa siri FB Live. Siri pertamanya ialah siri kerjaya dalam STEM, di mana kami menjemput orang-orang yang terlibat dalam industri STEM. Contohnya yang pertama sekali kami telah menjemput saintis bahan Dr. Amar yang tengah berkhidmat di sebuah syarikat semikonduktor di Kulim. Yang kedua kami telah menjemput ada seseorang operator drone yang sedang melanjutkan pengajiannya di UK. Alhamdulillah dah graduate dah.
Yang ketiganya sains sukan. Siapa sangka sains sukan pun boleh jadi kerjaya. Jadi objektif utama FB Live kerjaya dalam STEM ni adalah untuk kita memecahkan, nak kata kerjaya dalam STEM ni mungkin kita ingat bila nak jadi STEM, nak kata jadi doktor contohnya, ataupun sikit-sikit nak jadi engineer contohnya. Tapi sebenarnya banyak lagi kerjaya-kerjaya lain yang boleh ada dalam STEM ni. InsyaAllah tahun depan 2 hari bulan 1 kita ada jemputan yang menarik, tunggu. Yang kedua sekali, kita ada program siri FB Live dari guru ke guru, di mana kami memanggil ahli-ahli panel dalam kalangan pendidik, guru-guru, ada yang sedang berkhidmat, ada yang dah menjadi pensyarah, ada yang jurulatih, untuk share dia orang punya pengalaman mengenai isu-isu terkini dalam pendidikan. Jadi siri ini lebih ditujukan kepada guru-guru untuk yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu pendidikan yang terkini ataupun STEM. Alhamdulillah, hari ini kita ada tetamu yang special. Tetamu yang special bersama-sama dengan saya hari ini, Cikgu Nohelmi bin Abdul Muttalib. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Encik Jihan kerana jemput untuk berkongsi sikit pengalaman lah dengan Alhamdulillah, cuti sekolah pun akhirnya sudah bermula. Setahun yang pancaroba, mungkin ada tinggi, naik dan turun je kan. Jadi saya pasti tuan-tuan dan perempuan hari ini dia ada 2 objektif yang menonton FB Live hari ini. Yang pertama sekali ialah nak tengok saya ni dah kurus ke belum. Mungkin ada follower saya dulu tengok Cik Syihan ni dah besar, tapi sekarang ni macam dah tipis sikit. Mungkin dah shift jambang tu, mungkin macam tu. Yang keduanya mungkin kita nak tengok sesi perkongsian Cikgu Helmi hari ini mengenai empati dalam pendidikan. Sikit background lah mengenai diri saya, Cikgu. Saya ni nak kata saya start dalam dunia pendidikan ni, saya bukanlah terlatih sebagai cikgu. Saya pernah berkhidmat di dua buah pusat sains di Malaysia kan. Jadi banyak belajar mengenai benda-benda hands on, benda yang amali dan sebagainya. Kemudian saya diberi peluang Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendalami ilmu design thinking dalam menjalankan program PBL kan, pelajaran berasaskan masalah. Jadi kalau orang cerita pasal design thinking kan cikgu, yang pertama sekali dia ada 5 fasa dia. Yang pertama sekali, yang paling penting sekali, sebelum melakukan apa-apa design, sebelum melakukan apa-apa research, kita mesti ada empati dulu. Tak kisahlah, bukanlah kita nak cerita dalam unsur pendidikan pun. Kadang-kadang kalau kita nak mewartakan satu undang-undang pun kita kena empati dulu. Okey, sebenarnya kita nak buat apa kan. Kadang-kadang kita boleh nampak organisasi contohnya, kerajaan contohnya kan, dia buat sesuatu tapi dia tak berempati dengan cukup, dia tak dapat sasaran dia kan. Jadi begitu jugalah dalam pendidikan ni jugalah kan. Kadang-kadang kita ada hit and miss juga. Masa awal-awal saya menceburi diri dalam bidang STEM ni kan, buat workshop budak-budak macam ni je. Sebab apa? Train as a scientist, cakap pun macam saintis, linggo pun macam saintis. Jadi abang-abang dan kakak-kakak dekat pusat sains tu ketuk saya, kata Syihan, kau kena turunkan kau punya level tu. Itu kita panggil empati kan. Jadi isu kita nak bawa hari ni ialah mengenai mungkin sambung, mungkin tidak, PDPR di rumah, pelajaran dan pelajaran di rumah kan. Jadi kita pasti ramai cikgu-cikgu mempunyai masalah kan. Ada dulu 3 bulan kita dianggap murid, lepas tu jumpa pula ada lagi 2 bulan anggap murid, tapi bila start PDPR tak nampak batang hidung langsung kan. Mungkin cikgu boleh mulakan kita punya sesi hari ni, bagi intro sikit mungkin pengalaman dan cabaran cikgu menjalankan PDPR ni. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Cik Syihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan pendengar hari ini semua dan Cik Syihan sendirilah. Yang pertama sekali, kalau saya nak share lah tentang pengalaman saya secara peribadi.
saya memang akui lah pada peringkat pertama tu bila kita PKP tu, di mana kita mula-mula buat PDPR tu, sebenarnya memang dalam keadaan yang orang kata apa, penuh dengan ketidakpastian lah. Sebab kita tak pernah experience benda ni sampai sebegini, orang kata apa, sebegini dahsyat lah. Memang kita ada buat online sebelum ni. Macam saya sendiri pun dengan pelajar saya yang tingkatan 4 sekarang ni, saya dah train dia orang menggunakan WhatsApp tu daripada dia orang form 1. Jadi saya memang dah buat dah 4 tahun dah. Dan sebab saya guru yang aktif juga, yang selalu keluar pergi apa. Jadi saya gunakan medium tu sebagai medium yang memang untuk saya kontak dengan dia orang. Saya buat flip classroom, saya nak mudahkan saya punya PDP saya kan, supaya lebih cepat dan lebih bermakna. Tetapi bila datang je PKP yang kali pertama tu, memang macam lost, semua habis. Jadi saya pun macam, kita banyak perkara yang kita fikir time tu. Dan pada masa tu bila kita mula-mula cuti tu, saya ingat lagi seminggu 2 minggu pertama tu semua pakat kalut nak bercerita pasal nak buat PDP yang macam mana, keluar ada cikgu ni buat macam ni lepas tu kena kecam, ada cikgu ni buat macam ni kena kecam kan. Tapi pada masa tu sebenarnya saya cerita betul-betul dengan Cik Shihan, saya lebih pentingkan kesejahteraan mental dan emosi murid saya pada masa tu. Sebab saya tahu kita bukannya kita cuti dalam keadaan kita seronok, tetapi kita dicutikan kerana wabak. Kerana ada bahaya yang kita pun tak tahu COVID-19 tu macam mana. Dan kebetulan pula, bukan kebetulan, memang disebabkan anak murid saya di SMK Jerlun ni majoriti anak B40 yang kita tahu, kita tak tahu macam mana dia kat rumah, adakah rumah dia kondusif tak untuk buat pembelajaran online, ada telefon ke tak, ada internet ke tak, cukup makan ke tak, benda basic, dan mak ayah boleh support ke tak dia orang punya pembelajaran online, dan banyak benda. Jadi pada masa tu saya lebih fokus kepada sebenarnya kesejahteraan mental dan emosi anak-anak murid saya. Saya cuma tanya khabar, kamu sihat tak sihat. Saya belum lagi kepada benda-benda yang akademik tu. Kemudian lepas tu baru saya masuk dan jalankan PDPR lah. Dan kita pun sebenarnya kalau Kementerian Pendidikan pun masa tu kita tak ada satu lagi manual macam mana kita nak menangani isu tu. Sampailah dikeluarkan satu manual PDPR tu, barulah kita ada lebih jelas. Maknanya semua guru tahu so apa nak buat. Ada 3 mode, kita pilih-pilih yang mana. Dan masa tu memang ikut kreativiti cikgu, saya boleh kata macam tu. Meskipun, dan satu yang saya tertarik nak share dengan Cik Shihan dan juga penonton lain adalah, meskipun sebenarnya kita dah start dengan platform Maya tu dah lama dah kan, betul tak? Ya, betul. Platform Maya kan, kita ada dengan VLE Frog dulu, lepas tu kita ada The5 yang selepas tu kan. Dan kenapa masih belum boleh berjalan? Sebab sebelum ni kebanyakan pembelajaran secara maya kita tu berlaku di sekolah. Kita bawa budak kita pergi ke pusat komputer, bilik komputer, makmal komputer, dan kemudian baru berlaku pembelajaran online tu. Bukannya yang style duduk dekat rumah kemudian dia siapkan tugasan ke apa, tak lagi lah. Saya tak tahulah, sekolah-sekolah kat bandar mungkin dia ada buat macam tu, tetapi kebanyakan sekolah, saya kata kebanyakan lah, tak ada buat. Jadi kemudian kita teruskan dengan sikit panduan manual yang kementerian sediakan, dan kita dapat idea daripada kawan-kawan yang suka berkongsi dalam media sosial. Dan kemudian bila masuk buka sekolah, yang kita buka sekejap tu, kita buka semula sekolah. So saya nampak kat situ, benda pertama yang saya kena buat adalah saya nak dapatkan data dulu. Sebab saya tak nak bertindak kerana anggap-anggap saja. Macam sebelum ni kita rasa macam, oh mungkin budak tak ada phone, mungkin budak tak ada internet. No, tak mau. Sekarang saya nak bertindak ikut data. So saya buat satu simple survey sebenarnya masa awal tu. Dan saya buat untuk semua pelajar tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 5. Sebab 2 tingkatan ni saya mengajar. Saya buat simple je survey dia, Cik Shihan. Saya buat macam dia nyatakan lokasi rumah dia sebab kita nak tahu kat mana. Lepas tu dia ada tak gadget, adakah dia kongsi gadget dia tu dengan ahli keluarga dia. Kemudian dekat rumah dia ada tak ruang belajar yang selesa. Sebab ada pelajar yang dia kata, cikgu saya ni tidur dekat ruang tamu je, rumah pun tak ada. So macam
takkan kita expect mak ayah dia boleh sediakan satu tempat yang nice untuk dia belajar kan. Tempat nak tidur pun tak ada. Lepas tu soalan lain lagi, macam contoh ibu bapa, adakah ibu bapa dia membantu dia menyokong online learning tu. Lepas tu apa lagi, benda-benda macam tu lah yang saya nak dapatkan data supaya saya rasa tindakan saya tu lebih baik lah dalam menguruskan hal ni. Dan nak jadi cerita, itulah kata pentingnya bila kita kena bergerak cepat dan tepat pada masanya. Dan tiba-tiba kita kena dicutikan sekali lagi. Jadi alhamdulillah, sebab saya ada data tu, jadi saya boleh pilih boleh pilih pendekatan yang sesuai dengan apa yang anak murid saya ada. Sebenarnya Cik Shihan, saya nak kongsi dengan Cik Shihan, dia punya data tu sebenarnya lebih 95% budak-budak tu semua ada gadget sendiri. Gadget bukan isu sebenarnya. Lepas tu internet pun sebenarnya kalau nak kira tu tak ada lah masalah sangat, sebab dia orang boleh je duk main PUBG, dia orang duk main Mobile Legend apa semua kan. Sebenarnya tak ada masalah pada saya lah. Kita kena pergi detail. Saya tak kata satu Malaysia tak ada masalah, tapi sebenarnya yang tak ada yang masalah tu sebenarnya sikit saja sebenarnya kan, tetapi dijadikan alasan. So bila kita dicutikan semula, jadi pendekatan saya tengok sesuai dengan data yang kita ada, maknanya budak ada gadget dan line internet dia orang pun okey. Jadi saya buat gunakan pendekatan Google Meet lah, saya buat synchronous learning tu. Sebelum ni memang macam-macam saya gunakan pelbagai lah. Tapi saya tak cuba buat Google Meet sebab pada masa tu saya anggap budak saya line internet dia tak bagus. Jadi untuk kali kedua ni saya memang kena buat sebab saya cakap you all tak ada masalah internet. Okay. So bila kita try, minggu pertama memang okay. Masuk minggu kedua dia dah lost dah. Dah semakin berkurang dah. Okay. Dan kat sini saya nampak satu ciri guru yang kita kena ada adalah kita kena cepat, maksudnya cepat nampak respon budak tu macam mana. Jadi daripada situ saya terus tukar kepada pendekatan yang lebih orang kata apa, yang sebab dia orang bagi tahu dia orang habis data lah apa semua kan, sebab semua cikgu nak mengajar guna Google Meet. Jadi saya gunakan pendekatan macam sebelum ni, iaitu gunakan video YouTube. Lepas tu boleh video YouTube, lepas tu kita pelbagai lah. Kena antara satu lagi yang saya nampak, kita kena ada flexibility kat situ dalam setiap arahan yang kita bagi kepada pelajar. Dan timeline tu dia jadi tak sama. Kalau macam kita bersemuka dulu, kita boleh buat macam tugasan tu dalam tempoh seminggu boleh settle. Tetapi untuk PDPR ni kadang-kadang kita kena drag sikit masa dia sampai 2 minggu supaya murid ada kesediaan. Dan yalah macam-macam kan, dia orang duduk kat rumah kena jaga adik, kena pergi kerja, kena macam-macam lah. Dan lepas tu dah pilih pendekatan yang lebih mudah sampai membawa sampai saya terpaksa belajar menghasilkan video-video TikTok. Walaupun orang cakap orang ada konotasi yang negatif untuk TikTok, tetapi saya nampak why not kita ambil benda positif dari situ, sebab dia salah satu platform je kan. So cara macam mana kita gunakan platform tu, sebab pelajar saya dia suka dengan video TikTok ni, satu sebab memang in trending dengan dia orang generasi Z sekarang, generasi Z, generasi Alpha. Yang kedua adalah sebab dia lebih mudah nak dihantar dalam grup WhatsApp. Sebab dia pendek kan, dia saiz dia kecil, dan duration dia pendek, jadi kita senang nak hantar. Dan juga dia pun macam dia tak boring, dia sempat tengok 15 saat, 30 saat, okey dah habis. So dia rasa macam dia dah learn something daripada situ kan. So saya beralih ke sana lah. Dan mungkin satu lagi pengalaman menarik lah saya boleh cerita. Minggu kedua tu saya, sebab ada pelajar yang langsung tak respon. Langsung tak respon, jadi saya terus pergi ke rumah dia orang. Saya buat kejutan. Saya pergi ke rumah dia orang. Dan masa tu saya minta dia orang siapkan tugasan pada masa tu juga. Sebab saya bagi contoh lah, masa minggu pertama tu saya punya tugasan adalah saya minta pelajar buat eksperimen wajib yang sepatutnya kita buat kat sekolah tetapi tak dapat buat. Jadi saya bagi dalam bentuk WhatsApp, saya kata minta pelajar buat.
dan dia kena modify sikit eksperimen tu mengikut apa yang ada kat rumah dia. Tapi ada pelajar yang langsung tak respon sepanjang 2 minggu tu, jadi saya terus pergi ke rumah dan minta dia siapkan. Masa tu saya pun ada, saya minta dia siapkan buat video sebab dia kena hantar eksperimen tu dalam bentuk video, hantar balik kepada saya. Dan majoriti boleh siapkan dalam masa tak sampai sejam dan boleh terus hantar pakai phone. Sebenarnya saya saja je nak tengok dia orang ni ada ke tak ada line internet, ada ke tak ada kredit. Sebenarnya ada, cuma sikap je tak ada. Itu yang saya rasa macam benda yang saya menarik. Saya sempat pergi ke empat orang pelajar juga dan semua masalah yang sama. Saya sempat jugalah saya bagi ceramah parenting percuma. Sebab saya rasa itu pun satu benda yang perlulah untuk zaman sekarang. Selain daripada pihak guru, ibu bapa pun kena ambil peranan. Dia kena tahu peranan dia. Mungkin dia orang, yalah, dia education tu rendah sikit, jadi mungkin kita kena bantulah dengan cara macam tu. Itu saya memang sangat setuju lah bila kita bercerita pasal ekosistem pendidikan kan. Kita nak kata kita nak harap Kementerian Pendidikan nak buat sepenuhnya. Mereka dah cuba sedaya upaya nak buat apa yang terbaik untuk anak-anak. Kalau kes saya adik-adik lah adik-adik ataupun dalam, kalau kita turun ke peringkat cikgu tu lah, cikgu dah guna dah. Kalau saya tengok masa awal PKP gitu, guru lah orang yang paling cepat react dalam kalau ada sekatan pergerakan ni. Kalau cikgu tengok, kalau macam saya dalam dunia bisnes ni kan, kadang-kadang ada bisnes yang buntu. Dia kata nak buat apa ni kan, tak boleh bergerak ni. Tony Fernandez pun botak jadinya sebab ASL tak boleh terbang kan. Tapi saya sangat respect pada cikgu-cikgu Malaysia yang sangat cepat untuk adapt. Saya tengok dekat grup pendidikan STEM, grup cikgu sains kreatif, Teachers Collection. Sangat respect cikgu-cikgu yang share ni beratus-ratus tutorial. Tutorial macam mana nak buat PDP, beratus-ratus tutorial macam mana kita nak guna tools, Google Form lah, Wakelet lah, Kahoot lah dan sebagainya. Even trainer-trainer eksternal tu pun macam trainer-trainer yang dewasa kan, lambat reactnya. Mungkin PKP tu bulan 3, tengah bulan 4, bulan 5 baru nak buat sesi online ni kan. Punya cikgu dah hebat, punya cepat buat ni kan. Jadi, tapi untuk melengkapkan ekosistem ni kita perlu juga support kepada ibu bapa. Daripada ibu bapa tu sangat penting. Jadi nak promote sekali lah, minggu depan kita ada satu sesi FB Live bersama dengan Cikgu Saiful. Dia perspektif kita nak ni pula, kita nak menasihat ibu bapa pula macam mana anak duduk bertenang je kat rumah kan. Tapi macam mana kita nak handle kan. Tapi sebelum saya teruskan dengan soalan seterusnya, terima kasih banyak-banyak kepada cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan yang join kita punya sesi FB Live. Terima kasih, sila like dan follow EduSpace. Dan juga saya nak mohon maaf sebab saya ni walaupun saya bersiaran daripada Ipoh Perak, tapi bila saya jumpa dengan orang yang boleh bercakap utara, saya akan automatik bercakap utara. Saya nak mohon maaf lah kalau sikit kejap lagi kata cikgu depa habaq aku ni, jangan risau takut macam tu. Mungkin kita cikgu dah banyak buat sesi perkongsian. Saya tengok cikgu ada post pelbagai sesi perkongsian dengan macam-macam. Mungkin cikgu boleh kongsikan, ada ramai cikgu kat luar sana, dia macam daripada tak nampak batang hidung student kan. Jadi apa cara-cara yang mungkin cikgu dah buat ataupun cikgu-cikgu lain yang ada dah berkongsi, macam mana nak pancing budak-budak ni keluar, kurang-kurangnya keluar jenguk, ambil nafas sikit, keluar pun tak apa. Mungkin cikgu boleh kongsikan. Okey, Cik Jihan, terima kasih. Sebenarnya itu sebenarnya itu antara cabaran utama tau bila kita jalankan. Bukan kerana kita tak mahir dengan benda-benda teknologi tu. Betul. Tapi sebenarnya macam mana kita nak make sure student memang respon dan participate dengan kita punya learning tu kan. Itu sebenarnya cabaran. Saya sendiri pun alami benda yang sama macam saya cerita tadi kan. Sampai menyebabkan saya terpaksa fikirkan platform-platform lain yang supaya pelajar saya boleh respon. Dan saya punya konsep sebenarnya dalam online learning ni sebenarnya
memanglah betul kita ada orang kata apa, konsep yang kita kata no one left behind kan. Kita nak pastikan semua pelajar kita boleh. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena sedar, janganlah sampai kita stres kerana pelajar kita tak nak join sebab kita out of control kan. Kita yang kita boleh kontrol ada pada bahagian kita. Sebab tu pada saya, kalau ada berkaitan dengan isu PDPR ni, saya kata kita tanya, kita reflect diri kita sebenarnya, kita dah buat yang seterbaik ke tak? Itu pada saya. Maksudnya usaha kita, maksudnya kalau pelajar tu dia ada internet, okey, so macam mana kita sediakan bahan untuk dia? Kalau pelajar yang tidak ada internet dan tak dapat, ada tak kita sediakan bahan untuk dia? Maksudnya kita nak pastikan semua pelajar dapat kan? Tetapi kalau untuk pelajar yang secara online, kalau mungkin saya boleh share sikit saya punya benda yang saya buat. Kalau macam saya sendiri, saya yang pertama saya akan tukar-tukar platform tu supaya tak boring. Sebab kadang-kadang pelajar ni pun dia macam kita lah kan, hari-hari kita duk ber-Google Meet kan, sakit kepala kan. So kita tukar-tukar kaedah supaya dia tak rasa macam tertekan sangat kan. Itu satu. Macam saya kata tadi, guru kena ada cepat lah mengenal pasti ataupun cepat nampak respon murid tu macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya untuk pengurusan masa, saya tak adalah macam kita sebab dia, kalau dia dapat masuk, macam Cik Syihan cakap tadi lah, kalau dia dapat masuk pun sebenarnya dah sangat bagus kan. Jadi macam kita tak nak bebankan dia sangat, maksudnya dengan masa yang panjang, drag. Dia tak suka. Kalau pelajar universiti boleh lagi terpaksa sebab dia tahu kalau dia tak masuk, dia kena buang daripada universiti. Tetapi kalau pelajar sekolah, dia tak heran. Sebab dia, kalau dia tak masuk kelas pun, tahun depan dia naik lagi tingkatan 5. Okay. So sekarang ni saya buat dalam keadaan yang relax. Maksudnya kita sekurang-kurangnya pelajar tu dia dapat masuk, bagi saya dah okey. Jadi masa tu saya akan kurang. Dan walaupun dalam lesson tu mungkin 40 minit ataupun 45 minit macam tu, tetapi saya tak adalah kita mengajar gitu je. Dan saya memang akan sentiasa sediakan slide supaya at least dia nampak sekejap dia nampak kita, sekejap dia nampak slide. Sekejap dia nampak slide, kita bagi nampak muka kita pula. Jadi saya handle dia dengan cara supaya dia sentiasa macam tak sempat nak boring lah, orang cakap kan. Lepas tu kadang-kadang tengah mengajar tu saya akan minta dia orang buka dia punya webcam dan mungkin dia ada benda nak share ke ataupun carilah alasan. Contoh saya akan kata okey, buka semua webcam. Sebenarnya kita nak bagi masa untuk santai tu. Kita tak mau 30 minit, 40 minit tu yang stres, muka semua tegang kan. Okey. Dan satu lagi, kalau untuk pelajar yang dapat siapkan tugasan, biasanya memang saya akan sediakan reward lah. Saya akan sediakan reward. Kalau dia orang dapat siapkan video, siapa yang pertama siapkan video, saya akan bagi top up RM10. Macam tu. So dia orang excited lah. Kawan saya ada yang sampai ke tahap dia reward dengan Foodpanda. So saya rasa idea yang menarik jugalah yang boleh cikgu-cikgu lain kongsi kan. Kalau saya macam tu lah, saya akan lebih kepada reward top up RM10 sebab tempat saya tu Foodpanda tu sampai di setengah kawasan je kan, sekolah kampung, tapi adalah juga Foodpanda, cuma ke celah-celah tu tak masuk lah sangat kan. Betul. Sistem reward, dan saya rasa satu lagi cikgu-cikgu kena cepat lah. Cepat, fleksibel. Maksudnya jangan kita duk stres sebab bukannya sama belajar dengan masa bersemuka ni kan. Betul. Kalau cikgu saya menyediakan Foodpanda pun saya berlari nak masuk kelas yang macam tu kan. Jadi satu reassurance pada cikgu-cikgu yang luar sana, jangan risau dengan apa cabaran yang cikgu alami tu. Orang lain, guru-guru lain pun mengalami masalah yang sama. Saya nak ceritakan ada salah satu trainer dalam EduSpace ni, dia memang seorang pendebat yang hebat sebenarnya. Memang bila cakap, kalau program face to face tu boleh terpukau lah, lebih kurang level-level Fadilah Kamsah lah kan dia punya cakap dia. Tapi dia sendiri pun mengakui bahawa platform online ni dia punya engagement dia tak rasa berbanding dengan face to face ni. Jadi guru-guru dekat luar sana jangan risau, insya-Allah cuba buat apa yang
paling terbaik kan. Jangan tak cuba je, buat yang terbaik, insya-Allah apa yang kita usahakan tu akan mendapat reward. Jadi selain tu kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Saya masa awal-awal masa PKP tu, masa berlangsungnya awal PKP tu, EduSpace sedang buat program di program cuti sekolah lah. Sebelum nak cuti sekolah baru ada PKP yang tutup lockdown satu Malaysia tu. Kemudian masa tu Tuan Penasihat EduSpace ada sekali. Tuan Penasihatnya Tuan Haji Khairi lah. Dia yang pertama sekali ahli panelis untuk dari guru ke guru ni. Dia menyuarakan concern kepada saya. Dia kata, Syihan, kau tahu tak apa ada berlakunya apa PKP di Malaysia ni? Tahu Tuan Haji, kenapa? Kata, kau tak risau ke? Kenapa Tuan Haji? Kata, habis tu macam mana budak-budak nak belajar? Kata, saya cakap lah kat Tuan Haji janganlah risau. Sebab apa, saya pasti cikgu-cikgu memang sangat cepat untuk adapt walaupun walaupun belum ada PKP tu lagi, cikgu-cikgu dah mula adapt guna Google Classroom, guna apa-apa lagi, VLE dan sebagainya kan. Jadi kenapa Tuan Haji nak risau kan? Jadi dengar jawapan Tuan Haji Khairi kepada saya. Dia kata, cuba bayangkan kalau Syihan satu hari nanti bila nak besarkan syarikat, Syihan perlu orang yang marketing, betul tak? Jadi bila untuk marketing, alamak, syarikat perlukan marketing. Jadi Syihan pergilah kursus untuk belajar marketing, untuk belajar kan. Jadi bila kita ada keperluan, kita pergi belajar. Itu orang dewasa. Dia ada nampak keperluan, dia pergi belajar. Tapi budak-budak, dia tak ada rasa macam tu. Jadi dia punya semangat pembelajaran kendiri, independent learning itu tak ada. Sebab itulah kalau kita tengok abang-abang dan kakak-kakak adik sekarang ni yang ada dekat matrikulasi dan universiti, dah tahu apa jadual dekat universiti tak padat macam sekolah, tenang je lah. Tutorial pun buat lebih kurang je lah. Kuliah online, tak payah pergilah. Jadi dia punya pembelajaran kendiri itu tak ada kan. Jadi rasanya pembelajaran kendiri itulah masa depan untuk kita punya pendidikan sebenarnya kan. Jadi bagaimana cikgu rasa PDPR pada tahun 2021 ni? Rasanya sambung lagi ke? Ataupun ada boleh hybrid ke? Cikgu rasa macam mana? Saya bila Cik Syihan sebut pasal pembelajaran kendiri ni kan, mungkin saya nak share jugalah sedikit saya punya pengalaman yang saya berjumpa dengan benda-benda macam ni. Tahun 2018 saya pergi ke US Space and Rocket Center kan untuk latihan guru bersama NASA tu. So masa ada satu perkongsian tu ceramah oleh seorang astronaut ni, saya tak ingatlah nama dia. Tapi masa tu kita duduk geng-geng cikgu ni ada lebih kurang dalam 250 orang. Kita duduk bersebelah dengan pelajar-pelajar tau, budak-budak yang umur dalam 7 tahun, 8 tahun. Dia punya budak-budak yang tengah ikut space camp juga. Kita orang untuk space camp for educators, dan yang pelajar-pelajar ni dia space camp untuk budak-budak lah. Dan pada masa tu astronot tu bercerita, dan ada dua benda saya dapat masa tu. Yang pertama, dia cakap dia tu sendiri dia ada 5 degree. Saya pun macam apa hal engkau nak cari, kita tak faham. Saya kata apa hal engkau nak pergi belajar sampai dapat 5 degree ni kan. Tapi dia ceritalah dia ambil degree dalam matematik, dalam statistik, lepas tu satu lagi dia ambil dalam optics juga. Sebab dia ceritalah kenapa dia minat. Tapi last kali 5. Lepas tu itu saya macam dah pelik. Apa yang mendorong dia sampai nak pergi ambil banyak tu? Adakah dia nak menunjuk? Tapi kalau nak kata menunjuk, doktor pun dia tak pakai. Dekat nama dia, dia tak bubuh pun doktor. Tak bubuh prof ke apa. Jadi macam saya tengok, dia bukan belajar ni kerana nak gelaran. Itu satu saya dapat. Lepas tu, dan dia tak kisah pun kan kalau kita tak panggil dia doktor kan. Cuba kalau kat orang Malaysia. Ini panggil kan. Kalau tak ada profesor media tu pun dah.
Itu satulah. Saya tengok dia punya pure untuk genuine dia nak mencari ilmu tu. Betul. Kan, niat dia tu memang dia nak cari. Dan apa yang mendorong dia nak mencari ilmu tu? Sebab yang pertama saya setuju dengan Cik Jihan cakap tadi, dia ada tujuan yang jelas. Kenapa dia nak pergi tambah ilmu, itu satu. Dan satu lagi yang saya kata tadi tu, anak-anak yang umur 7 tahun, 8 tahun tu. Bila dia tanya je, okey siapa yang ada soalan, budak-budak ni bangun. Kita orang cikgu-cikgu ni siapa pun tak bangun. Padahal cikgu-cikgu kan, semua siapa tak bangun. Tapi sama tak tahu je dengan budak-budak tu. Tapi tak bangun pun. Tapi budak-budak ni bangun dan pergi tanya. Berebut-rebut pergi turun nak tanya. Saya macam wow. Saya kata, saya cuma terfikir, kalau kat Malaysia, budak-budak Malaysia akan react dengan benda yang sama ke tak? Saya rasa tak. Lepas tu budak dia turun dan tanya. Tanya macam-macam ni. Sampai kadang-kadang saya dengar, soalan ni macam soalan, kalau kita tahu macam soalan biasa lah, soalan bodoh-bodoh gitu kan. Tapi saya suka sebab masyarakat dia ataupun doktor tu sendiri, astronot tu sendiri, memang menyambut soalan tu dengan sangat baik. Dia appreciate soalan budak tu, sangat appreciate dengan soalan budak tu dan menyebabkan budak tu rasa macam soalan dia tanya tu bukan soalan bodoh. Jadi bila saya tengok tu, culture macam tu yang kita nak. Maksudnya macam mana dia yang budak-budak yang belum sekolah lagi, tetap belum habis sekolah menengah lagi, tetapi dia boleh tanya ataupun ada connection yang baik dengan orang-orang saintis, orang-orang yang duduk dekat universiti, profesor apa segala bagai. So budaya macam tu saya rasa itu yang menyebabkan boleh encourage dia untuk terus pergi cari. Inquiry dia tu tinggi sebab kita respon dia dengan baik. Tapi kalau macam bila kita tengok balik Malaysia punya, kalau tanya banyak-banyak kita akan kata, tak payah kamu tak sampai lagi kat situ, kamu tak belajar lagi sampai situ kan, contoh kan. Jadi dia pun terencat, terbantut dia punya inquiry dia tu sebab kita dah stop peringkat awal. Tetapi macam mana benda yang macam saya cakap, macam ialah satu budak kecil dengan satu orang-orang academician dekat yang dah level tinggi kan, tapi masih ada connection yang dekat yang menyebabkan benda tu lah sebenarnya yang akan encourage. Dan saya nampak, saya rasa budak kita tak ada macam tu. Dia bila dengar kata doktor, bila dengar kata profesor daripada universiti, dia akan terus jam. Dan perlu diimbangkanlah kedua-dua benda tu supaya maksudnya kedua-dua tahap tu supaya kita boleh cari jalan penyelesaian yang orang kata apa, kepakaran profesor, academician apa semua tu dapat digunakan untuk encourage budak-budak ni pergi belajar dan cari. Kalau dia dah ada tujuan yang jelas, rasa tak ada masalah tentang pembelajaran kendiri tu, dia akan cari sendiri. Betul. Ya. Even untuk aktiviti, saya mungkin share sikit benda yang saya buat di sekolah SMK Jerlun. Saya memang fokus kepada benda hands on dan saya fokus tu bukan kerana saya nak dia orang dapat A ke apa, tak ada pun. Saya fokus sebab saya nak bagi satu pengalaman belajar yang dia rasa macam belajar ni seronok. Belajar tu seronok, satu keseronokan lah. Tetapi bila dah dia seronok belajar, minat dia pun meningkat, automatik dia akan tunjukkan pada dia punya pencapaian akademik. Padahal saya tak fokus pun pada A ke pada peratus grade ke apa. Tetapi akhirnya sebab dia minat, sebab dia enjoy dengan pembelajaran tu, dia usaha sendiri sebenarnya untuk belajar sains dan kita nampak pada dia punya result. Sebab tu kalau boleh saya share sikit, di sekolah Jerlun kita punya peratus budak yang dapat A 31% daripada calon SPM. Padahal sekolah kampung bukan sekolah terpilih, 31% yang mana lebih kurang 1 daripada 3 calon SPM dekat Jerlun akan dapat A untuk mata pelajaran sains. Dan kalau kita tanya budak-budak pun, calon SPM, apa subjek yang kamu target dapat A? Mesti dia orang akan sebut A tu untuk sains. Padahal kita tahu kan, kita punya stigma masyarakat, orang selalu sebut kata sains tu susah kan. Tapi disebabkan dia seronok, dia nampak benda tu, so sains tu bukan jadi satu masalah lah untuk dia. Jadi itulah dia, kita nampak masa depan
PDPR ni ataupun pembelajaran di rumah ni sebenarnya terpandu dengan independent learning sebenarnya. Jadi semampu boleh masa kita dapat sesi bersemuka ke macam mana, saya rasa bolehlah kepada guru-guru sana kalau saya boleh cadangkan masuk sekali elemen apa pentingnya dia orang belajar kan, apa supaya tercetusnya independent learning tu. Bila dah ada independent learning tu, mungkin saya boleh tambah sikit yang pasal untuk masa depan PDPR tu kan, sebab saya pun macam terlupa soalan tu. Pada saya nampak hybrid learning tu dia akan jadi trend tahun depan. Sebab sebab kita pun tak tahu sebenarnya masalah COVID-19 ni macam mana akan ke depan. Tetapi saya tengok ada beberapa perkara kita dah boleh settle. Contohnya macam dari segi penyampaian knowledge, pengetahuan tu, sebenarnya kita dah tak ada masalah sebab kita dah ada banyak video-video yang cikgu-cikgu kita hasilkan dekat YouTube, kita cuma bagi kat pelajar. Tetapi selebihnya, maksudnya daripada skill, kemahiran berfikir, kemahiran berkreatif, itu yang kita kena fokus bila kita ada peluang untuk bersemuka dengan anak murid kita. Maksudnya konten kita dah boleh bagi sebelum. Tetapi dia punya kemahiran-kemahiran lain, komunikasi, kemahiran dia berkolaboratif, itu kita bagi semasa dalam tempoh kalau kita boleh bersemuka lah pada tahun depan. Itu pada pandangan saya lah. So guru-guru kena kuasai lah sebenarnya orang kata apa, macam pembelajaran secara hands on ni kena kembali kepada situ supaya benda-benda yang kita tak dapat cover tu kita boleh cover masa bersemuka, tetapi konten tu kita boleh bagi awal kat budak-budak. InsyaAllah. Mungkin apa saya baru terfikir bila cikgu sebut tadi, kalau ada guru-guru yang buntu ke macam mana kita nak kekalkan macam mana kekalkan fokus murid-murid tu, pada masa yang sama saya berbesar hati nak promote juga apa ni tutor profesional Malaysia dinaungi oleh Coach Muhammad Noor tu. Perkongsian dia sangat bagus. Pergi tengok, belajar daripada ramai cikgu pun tak apa kan, sebab ilmu ni sebenarnya bila kita dengar ni dia tak berkurang. Kalau kita kongsi lagi dia tak berkurang, malah dia bertambah-tambah lagi. Itu yang bagusnya. Jadi itulah empatinya. Jadi bila kita cerita pasal PDPR ni, barulah orang terperasan ataupun mendapat goncangan realiti bahawa ibu bapa ni rupanya memain peranan yang besar dalam ekosistem pendidikan dalam kita punya pendidikan anak-anak ni. Mungkin cikgu ada pesanan kepada ibu bapa tak, macam mana? Mungkin saya ada dengar, saya masih friend Facebook lagi dengan cikgu saya di sekolah lama, dia kata, what do you all think about parents yang tak beli gadget untuk anak-anak walaupun PDPR masih tengah berlangsung kan. Jadi macam mungkin cikgu ada pesanan untuk ibu bapa, kata kita nak support pembelajaran anak ke dan sebagainya. Silakan cikgu. Okey, kalau saya sendiri kan, saya melihat sebenarnya kerjasama antara ibu bapa dengan guru ni sepatutnya daripada dulu lagi. Sebab tu bila ada isu yang berkaitan dengan macam cikgu salahkan ibu bapa salahkan guru, saya tak berkenan. Dua-dua isu tu saya tak berkenan sebab saya nampak sebenarnya dua-dua ada salah, dua-dua ada betul. Jadi macam kita cuba cari kesepakatan supaya, sebab dia macam ni tau, macam saya mengajar anak tuan. So secara tak langsung tuan pun kena bersama-sama saya. Jadi macam mana kita nak bekerjasama kalau kita asyik aku salahkan kau, kau salahkan aku kan. So kita stop daripada budaya yang salah menyalah tu. Sekarang ni kita bekerjasama, kita cuba faham tindakan tu. Maksudnya cikgu pun kena faham tindakan ibu bapa yang kadang-kadang ibu bapa marah kenapa asyik bagi kerja melalui WhatsApp saja kan. Sampai tak munasabah. Amount of homework tu tak munasabah. Itu jadi kita nampak macam itu mungkinlah kita tengok benda yang cikgu boleh buat tambah baik. Kemudian kita tengok pula daripada respon ibu bapa yang mungkin tak ambil tahu tentang hal pembelajaran anak-anak. Jadi benda tu pun ibu bapa kena juga. Jadi kita cari kesepakatan supaya hasil dia last sekali sebenarnya bukan akan benefit dekat mak ayah dan juga cikgu tu, tetapi kepada anak tu sendiri. Dan kalau saya secara peribadi sebenarnya saya tengok dalam konteks yang lebih besar dan lokal saya lah. Saya rasa
kursus parenting tu kita dah kena banyak ada lah. Maksudnya saya cuma tertarik nak tanya dengan Encik Shihan kan. Manual untuk guru buat PDP kita dah ada, betul tak? Betul. Kan kementerian dah sediakan untuk cikgu-cikgu, ini panduan kita boleh buat. Ada 3 mode, kita boleh pilih mana yang sesuai. Tetapi ada tak siapa-siapa sediakan manual untuk ibu bapa macam mana dia boleh support pembelajaran anak dia? Ada tak siapa-siapa sediakan? Mungkin tak ada lagi. Kita tak ada. Jadi saya nampak kursus parenting tu, meskipun dia adalah ibu bapa yang mungkin dia sekadar tingkatan 5 saja peringkat pengajian, tetapi kita kena pergi bagi tahu kat dia. Kena bagi tahu kat dia macam ni pak cik, cara pak cik boleh support anak-anak punya online learning. Mungkin kalau dia tak mampu nak sediakan gadget, sekurang-kurangnya mungkin kita boleh dia sediakan benda basic dulu di rumah dia. Contoh macam sediakan meja, kata apa, tempoh, sediakan jadual belajar. Lepas tu dalam tempoh pukul, contohlah kelas online start pukul 8.30 sampai pukul 1 tu, dia mungkin boleh orang kata apa, tak ganggu anak dia untuk belajar pada masa tu, tak bagi tugasan-tugasan lain. Jadi benda macam tu, benda simple je pada saya rasa, tetapi tak ada siapa pun yang ambil inisiatif melainkan peringkat sekolah-sekolah sendiri. Jadi kursus ataupun parenting tu pada saya sangat penting dalam masa sekarang, macam mana dia boleh support, meskipun bukan maksudnya support tu dengan pergi beli gadget, no. Maksudnya support macam saya kata tadi lah, beli sediakan meja, jangan suruh anak dia bekerja, sebab sekarang ni pun jadi satu trend juga. Anak-anak sebab dah tak ada, dia duk rasa dia cuti, dia dah pergi bekerja, buat part time hotel, pergi kerja apa semua. Jadi kalau ibu bapa dia tu memang cakna dan dah didedahkan dengan benda macam tu, saya rasa tak ada masalah. Anak-anak tidur sampai pukul 1 petang kan. Sebab main game. Mak ayah tak jaga, mak ayah tak tengok anak-anak main game pagi-pagi buta tu. Jadi itu yang saya kata kita perlu buat khusus parenting lah, supaya semua orang, bukan yang duduk kat bandar, yang kat bandar sebenarnya mungkin dia dah educated, dia dah tahu apa tindakan dia kan. Tetapi kalau yang macam pendidikan rendah apa semua tu, dia bermasalah, jadi kita boleh bantulah pada saya. Kerjasama ibu bapa dan guru tu sangat penting lah pada saya. So, sangat relevan lah dengan kita punya topik dari guru ke guru minggu depan tu. Anak duduk bertenang di rumah saja bersama Cikgu Saiful. Jangan lupa minggu depan 26 Disember pukul 9 malam dia akan mengupas topik yang sama. Jadi kita juga menerima banyak-banyak komen kat sini. Boleh kita tengok komen sekejap cikgu Boleh sila. Ada yang tanya soalan, tanyalah. Jadi kita banyak apa ni daripada apa ni Okey, kita tengok yang paling atas sekali kata Cikgu Helmi, apa persediaan guru yang boleh dilakukan semasa tempoh cuti hujung tahun untuk persiapan 2021 sekiranya masih dalam suasana COVID? Ni apa pandangan cikgu? Okey, Cikgu L ni pun guru hebat ni sebenarnya, saja dia tanya tu, dia nak tengok saya nak cakap apa tu. Okey. Kalau pada saya sendirilah, saya tengok macam saya kata tadi, guru dia kena fleksibel dan juga dia kena dinamik, dia kena cepat. Kalaulah saya rasa macam saya tu tak tahu tentang penggunaan aplikasi apa, sebab saya rasa semua orang kena embrace teknologi sekarang ni. Maksudnya kalau you level 1, you kena upgrade kepada level 2. Kalau you dah level 4, you kena upgrade ke level 5 macam tu. Dan sebenarnya lebih banyak kita tahu, lebih banyak pilihan yang kita ada lah. Saya ada satu grup, kita orang panggil Edufluencers oleh Padu Education. Dan kita pernah buat perkongsian yang saya rasa macam wow, macam-macam idea tau cikgu-cikgu ni keluarkan yang kita sendiri pun tak tahu. Padahal kita rasa kita dah update dah macam-macam lah kan. Tetapi rupanya banyak lagi aplikasi yang kita boleh guna dan kita tengok kesesuaian dengan anak murid kita lah. Itu satu. Maknanya upgrade kita punya skill. Yang kedua, aspek perancangan pun saya rasa kita kena buat lah. Tapi yang pertama sekali kena cuti dululah. Cuti dulu jangan tak cuti. Betul. Stres gila kot buat PDPR ni, sebenarnya dia punya tahap stres tu lagi stres daripada menghadap budak tu kan. Okay. Betul. So yang kedua adalah pada saya kita buat perancangan. Kita dah tahu dah
tahun ni kita tengok yang hari tu budak-budak kita macam mana respon dia orang. Tahun ke depan macam mana kita boleh rasa kita boleh improve. Adakah dengan kita pergi buat home visit secara berkala tu akan membantu? Saya rasa why not kan, kita cuba je lah. Saya pun macam-macam kaedah kita cuba dan saya pegang satu, kadang-kadang kaedah yang walaupun mungkin berkesan untuk kita, mungkin tak berkesan untuk orang lain. Sebab satu ciri yang kita kena faham masa PDPR ni adalah dia bersifat unik. Setiap satu kes tu dia bersifat lokal. Maksudnya sesuai dengan setempat dia. Dan kadang-kadang ada budak pun dia akan respon ataupun react differently dengan cikgu-cikgu dia. Kadang-kadang dengan subjek ni dia okey, dengan subjek ni dia tak okey pula kan. So kita kena banyak buat refleksi lah daripada situ. Kalau saya banyak fokus kepada perancangan saya untuk tahun depan. Maknanya sukatan pelajaran tu yang tahun depan saya pun mungkin dah boleh agak subjek memang sains saja saya akan ajar, tetapi tingkatan berapa saya akan ajar. Dan saya cuba rancang sebab tahun depan tingkatan 5 yang nak SPM tu pun akan ada lagi di sekolah. Jadi saya dah rancang macam mana nak settlekan urusan dengan dia orang. Lepas tu dalam masa yang sama nak pastikan yang pelajar tingkatan 5 tahun depan tu yang memang betul-betul tahun depan tu dia orang pun kita uruskan dia orang punya sukatan dan juga dia orang punya persediaan untuk dia orang nak SPM pula kan. Itu kalau pada saya lah. Even saya tengah merancang juga 2 minggu yang bila kita dah buka sekolah, 2 minggu yang tahun 2021 tu, sebahagian daripada konten tingkatan 5 tu saya nak bagi dah kepada pelajar slowly supaya saya sempat cover lebih cepat lah. Macam saya kata tadi, sekarang ni konten memang dah boleh bagi anytime. Budak-budak dah dapat konten tu untuk pengetahuan tu, knowledge tu bersepa-sepa dah ada. Sebab tu saya kata kita kena jadi guru yang bukan sekadar menyampaikan knowledge saja lepas ni. Guru yang dia ada kemahiran, maksudnya yang dia boleh bagi kemahiran kat murid. Sebab knowledge budak anytime boleh pergi cari. Dia boleh cari bukan daripada kita, daripada cikgu-cikgu lain yang lagi hebat. Kadang-kadang tutor punya yang mengajar tuition tu saya tengok effort dia orang sangat yang macam wow. Apa motivasi dia kan untuk nak buat sampai macam tu. Tetapi sekarang ni budak kita ada pilihan untuk nak pergi dapatkan knowledge tu daripada dia orang, bukan daripada cikgu dia. So kita kena bagi benda yang ekstra dan benda yang berbeza. Itu saya sangat setuju lah dengan apa yang cikgu kata tadi. Sebab saya ada mengikuti ada seorang influencer juga di TikTok ni, tetapi dia lebih kepada biologi. Dia cakap Perak tu kah? Saudara Iqbal kan, dia Iqbal dekat dengan satu pusat tuition, kita panggil tutoring center lah kan. Tapi kalau kita tengok memanglah mungkin cara dia orang post lebih kepada marketing kan, tapi reaction adik-adik dalam tu ialah genuine. Dia orang terkinja-kinja nak join kelas dia. Mungkinlah dari sudut marketing nampak macam tu, tapi kita perlu kaji lah. Macam orang macam saya mungkin tak puas hati buat program secara maya kan. Satu hari saya akan pergi juga berjumpa dengan saudara Iqbal tu, sebab dia sebenarnya taman sebelah saya je. Orang kampung lah. Tapi tak sempat bersua muka. Kena kaji orang yang macam ni. Kenapa orang boleh terjerit dalam kelas dia? Apa pendekatan dia tu kan? Betul kan, punyalah saya kata gila lah, mad respect lah kalau bahasa mudahnya. Sambung dengan kita punya soalan. Ini ada ni lah Tuan Aziz Rejab kata, Assalamualaikum, dia tak marah. Ini rentetan kepada perkongsian cikgu di NASA tadi. Assalamualaikum. Dia tak marah bila students tanya banyak soalan kerana content knowledge dia excellent dan dia ada belief yang dia tak mungkin tahu semua dan jawab semua soalan. So be sincere, student will respect you. Itu saya sangat bersetuju lah. Ini perkara pertama yang ditekankan masa saya berkhidmat dekat salah satu pusat sains di Kuala Lumpur tu. Dia kata orang yang datang pusat kita ni macam-macam Syian. Kadang-kadang yang datang tu mungkin orang kampung,
yang datang tu mungkin engineer gempak belajar dekat Canada dan sebagainya. Ada yang datang keluarga-keluarga expatriate. Pengetahuan kita memang limited. Jadi kalau tak tahu, cakap tak tahu. Orang akan respect kita. Betul tak cikgu? Ada cikgu ada nak komen sikit dengan pernyataan Tuan Aziz ni? Betul, saya pun memang setuju lah. Maksudnya guru pun bukannya semua benda dia tahu kan. Cuma the way how we react tu, itu maksud saya. Maksudnya macam mana kita react dengan soalan budak, kita appreciate soalan tu yang menyebabkan dia akan pergi cari dan cari dan cari. Kalau kita tak tahu pun tak ada masalah pada saya. Memang betul lah, cikgu pun bukannya semua dia tahu kan. Tetapi kita boleh respond nicely supaya dia punya inquiry tu tak terbantut. Itu yang penting pada saya. Maksudnya dengan kita jawab, sama ada kita jawab tak tahu pun ataupun kita jawab tahu pun, dia akan boleh pergi cari. Itu yang saya masukkan tu. Maksudnya bukannya semua cikgu akan marah, tak. Ada cikgu yang akan react differently. Tetapi macam mana kita react tu sebenarnya yang akan memotivasikan murid. Sama macam cikgu lah, kita marah budak kan. Ada yang cikgu bila dia marah budak tak suka, budak benci. Tetapi ada cikgu yang bila dia marah budak okey, budak boleh terima kesalahan dia. Kenapa? Dia boleh rasa, dia boleh feel benda tu. Memang betul cakap Cik Aziz tu. Student akan respect kita bila dia boleh dia ada feeling tu kan, ada something tu kan. Dia tahu kata sebenarnya cikgu marah dia sebab sayang. Kalau yang satu lagi dia tak suka sebab dia tahu cikgu marah dia sebab dia benci. Dia boleh rasa perasaan benci dan perasaan sayang tu. Yang penting adalah macam mana kita react supaya dia boleh pergi cari. Okey, terima kasih cikgu. Mungkin kita ada satu lagi dia banyak komen ni, cuma dia punya tema yang sama. Saya tunjukkan. Yang pertama sekali daripada cikgu L, saya tunjukkan dulu. Skill PDPR pada masa hadapan perlu diberikan pendedahan kepada guru-guru secara lebih efisien dan berimbang. Itu yang pertama. Yang keduanya daripada cikgu L juga, dia kata bahagian profesionalisme guru boleh adakan inisiatif untuk guru-guru menghadapi pembelajaran masa hadapan. Terima kasih cikgu L. Cik Syihan, saya nak tambah sikit daripada yang cikgu L tulis tu. Adalah betul, saya setuju. Bila sekarang ni kita tak boleh dah bercakap pasal apa pendekatan kita nak pakai, apa kaedah. Tetapi kita kena fikir ke satu tahap lagi, iaitu keberkesanan benda yang kita buat tu. Tak kisahlah apa pendekatan you pakai, tetapi macam mana kita nak test dan kita nak pastikan keberkesanan dia tu adalah tinggi lah. Itu yang kita patut fikir dah. Bukan kena fikir nak pakai pendekatan apa, nak pakai aplikasi apa kan. Maksudnya satu step lagi lah yang kita rasa kita boleh tengok. Kemudian ada satu lagi komen mempunyai tema yang sama daripada Tuan Aziz. Profesional dalam guru-guru perlu dirancang dengan efisien. Sebab yang lebih penting ialah professional learning. Tak guna kalau memiliki banyak sijil tapi tak amalkan dan laksanakan. Dan having habit of mind. Pandangan panel. Terima kasih. Saya yang ini kan, saya sangat setuju lah. Bukan sebab apa. Sebab saya tengok bila kita PKP tu banyak kursus percuma, tahu tak? Maksudnya kita tengok macam webinar macam ni. Saya yang sebelum ni terbatas sikit saya punya perkongsian sebab pergerakan. Macam contoh saya belah Johor memang saya tak pergi sebab saya ada kekangan masa nak bergerak. Jadi macam saya tak berpeluang nak berkongsi dengan cikgu-cikgu Johor. Tetapi dengan adanya orang kata apa, webinar, benda-benda macam ni, cikgu bukan setakat Johor, sampai ke Indonesia saya ada buat perkongsian. Jadi macam saya rasa macam satu yang bagus. Maknanya ilmu kita boleh sebarkan. Macam saya kata tadi, pengetahuan tu boleh pergi sejauh mungkin. Dan kita nak tahu maklumat apa pun kita boleh pergi cari. Dan dia wujud satu budaya yang saya mula-mula tengok macam okey. Tapi lepas tu saya rasa macam tak betul sebab banyak dia jadi sijil tu jadi tidak berkualiti. Sijil tu. Sebab majority join tu sebab nak sijil, itu satu, itu tak kisahlah, itu masing-masing punya tujuan kan. Tetapi saya tengok kadang-kadang pengisian tu dia tak dapat pun sebenarnya, ilmu dari situ tak dapat pun, tetapi sekadar nak berbangga, oh sijil saya pun dapat pergi ikut international, dapat pergi ikut universiti ni punya. Jadi saya setuju dengan Tuan Aziz punya pandangan, iaitu kita kena fokus kepada bukan saja profesional, apa tadi dia cakap?
Professional learning apa ni? Professional learning dengan Datuk Lemak. Maksudnya apa yang cikgu boleh belajar tau daripada benda-benda yang ada banyak-banyak sekarang ni. Bukannya setakat dia boleh berbangga dengan saya dah ada 100 sijil online sepanjang bukan yang itu. Sebenarnya kita nak you dah belajar benda ni, macam mana you apply benda tu, itu yang penting lah. Kalau kita ada 100 sijil pun kita lepas tu kita jadi cikgu yang sama saja, saya rasa tak gunalah. Itu dia punya tu. Saya sangat setujulah budaya sebab tu pemilihan apa-apa lepas ni pun saya rasa kita kena tengok semula dari segi bilangan sijil. Sepatutnya kita tengok kepada kualiti tu, bukan kuantiti. Kualiti penyertaan tu. Kalau you cakap you dah ikut kursus, contoh kursus yang berkaitan dengan penghasilan konten, mana you punya konten, benda macam tu. Maksudnya dari segi kualiti, bukan semata-mata pada kuantiti tu je lah. Betul. Saya mungkin saya nak tambah sikit lah. Mungkin kalau tuan-tuan dan perempuan tak sempat dengar intro saya ni, EduSpace ada juga buat program untuk dewasa. Jadi bila kita buat program dewasa ni, selalunya contohnya ada kita panggil staff-staff yang bermasalah, kita bagi dia satu sesi pengurusan stres contohnya, ataupun macam mana kita nak membudayakan pemikiran positif di tempat kerja kan. Jadi bila proposal tu ditulis, kita nak pantau lah, kita nak tengok perubahan attitude 100% daripada tiap-tiap hari duk kutuk bos, pancit tayar kita bos, sampailah kita nak tengok balik tu kata Assalamualaikum bos, dah minum ke belum kan. Jadi bila peringkat proposal dia begitu, tapi bila kita laksanakan kursus ni memang dia akan ada filter lah sikit kan, filter je. Jadi akhirnya bila di peringkat ujung mungkinlah objektif pembelajaran oleh kursus pembudayaan minda positif tu tercapai, tapi berapa persen yang terabsorb oleh peserta tu kita susah nak nilai. Jadi kita kena minta pula bahagian pembangunan profesional kementerian tu yang minta kan. Jadi dia ingatkan diorang lah buat continuous pemantauan secara berterusan, tapi kebanyakan kalinya tak buat. Jadi dia harap satu oleh ini saja. Bila ada sesi luahan perasaan dalam program tu pun kenapa sebenarnya saya ada beberapa kali juga ikut trainer-trainer hebat buat program untuk staff yang bermasalah ni kan. Tapi sebenarnya bukan mereka bermasalah, cuma mistreatment saja, salah komunikasi dan sebagainya. Dan dia punya sesi luahan perasaan ni sepatutnya bahagian HR kementerian tu kena dengar. Tapi masa tu lah dia orang tak dengar. Jadi masalah tu sebenarnya tak selesai langsung. Saya mungkin boleh kongsikan sikit lah yang pengetua saya selalu sebut lah. Pengetua saya Puan Siti Rubia. Dia selalu sebut pasal masalah, yalah, saya rasa normal kat mana-mana tempat pun akan ada kan. Dia selalu sebut, sebenarnya dia kata 50% masalah dunia ni boleh selesai dengan komunikasi yang baik. So saya pun macam okey. Saya pun setuju lah. Dulu mungkin saya tak setuju, tapi saya rasa macam betul lah Puan, saya rasa boleh selesai dengan kita berkomunikasi kan. Ya, sebab bila dijemput konsultan tu sebagai orang ketiga, mungkin dia lebih terbuka lah untuk bercerita orang masalah tu. Sebab kesian lah ada satu kes puan tu sampai dia orang yang ceria, sampai bila dia pergi kursus dia diam, tak nak campur orang sebab dia sangat skeptik lah. Orang ni akan judge aku, ni okey akan judge aku. Dia sampai macam padahal tu. Padahal dia perasannya kot. Dia perasan, tapi disebabkan terlalu banyak sangat negatif di tempat kerja tu menekan dia, jadi dia daripada bright person sampai jadi macam tu. Jadi itu realiti dalam bidang training yalah. Macam tu lah. Akhirnya mungkin ada satu lagi yang Cikgu L kata tadi mengenai pembelajaran masa depan, cikgu kena menghadap persiapkan. InsyaAllah
Mungkin dalam ramai-ramai penonton sana mungkin ada yang terdengar mungkin termakbul doa-doanya, insyaAllah kita ni lah bantu. Cumanya saya bersetuju dengan Cikgu Helmi kata tadi, ilmu sekarang, masa lepas PKP ni ilmu ni ada di mana-mana dan percuma. Saya sebagai kiranya STEM educator lah juga, dan sebahagian lagi peniaga kan. Saya reti buat program STEM tapi saya tak reti meniaga. Jadi Institut Keusahawanan Negara banyak buat program percuma kan. Pergi kursus marketing pakai WhatsApp, kursus Facebook advertisement, pergi kan, cari, dia mesti ada punya. Macam penasihat EduSpace, Tuan Haji Khairi tu, umur dah 66 tahun. Tapi dia bersemangat untuk buat Google Form untuk inilah projek community Google Form dia tu, sampai kan dia pergi beli buku kod untuk skrip Google Form tu. Saya rasa kata Tuan Haji tak perlu pun macam ni kan. Kata saya kalau buat kod ni, kalau saya tak faham sinteks dia, saya tak faham. Mungkin sampai macam tu sekali kan. Nak kata ilmu ni sekarang ada mana-mana. Jadi kita pun macam dah lebih daripada sejam ni. Mungkin cikgu boleh bagi satu bergulungan kepada soalan saya satu ni. COVID ni adakah ia satu blessing or is a curse? Itu penggulungan, jawapan penggulungan dia. Kalau saya sendiri, saya ambil tu sebagai blessing lah. Blessing untuk saya lah. Sebab sebelum ni saya memang letih tau. Saya pergi ke hulu ke hilir buat perkongsian dengan rakan guru. Bukan kerana kita hebat, tetapi kerana nak berkongsi ilmu tu. Sebab saya rasa rakan-rakan guru ni kadang-kadang kita perlukan inspirasi dan kita perlukan motivasi yang berterusan. Jadi kalau kita boleh dengar daripada orang lain tu, kita pun akan rasa macam rupanya mudah je Cikgu Helmi ni buat, kata. Jadi saya pun boleh buat. So dia balik buat. So itu yang sebenarnya yang saya rasa seronok daripada perkongsian tu. Tetapi disebabkan sebelum ni, kalau nak cerita dengan Cik Jihan dan penonton kita hari ni, hampir setiap minggu saya kena keluar. Kalau tahun 2019 tu saya kena keluar pergi, dan macam saya kata tadi, cikgu-cikgu di Johor tak pernah merasa saya pergi buat perkongsian sebab saya tak dapat pergi sebab jauh sangat kan. Lepas tu kalau belah pantai timur pun, kalau macam Pahang panggil tu, saya macam alah, sebab saya kena bermalam. Saya punya tahap saya pergi buat perkongsian tu, kalau saya pergi ke sebelah Kuantan, saya kena pergi, balik tu saya kena tinggalkan kereta saya di stesen bas Lustar. Kemudian saya ambil kereta saya pergi ke sekolah, saya mandi di sekolah, saya siap dan saya terus masuk kelas. Lepas balik. Itu pengorbanan saya yang sampai orang tak tahu sebab saya jangan cerita benda-benda macam tu. Tetapi kalau orang panggil jauh macam tu, sampai macam tu saya kena buat. Bukan kerana duit sangat. Itu bukan motivasi saya. Duit tak boleh tahu mana pun sebenarnya. Tetapi kita sebab kita nak jumpa sebanyak mungkin rakan guru, nak inspire dia orang, itu niat saya. Dan macam saya kata tadi, bila adanya COVID ni, secara tak langsung kita semua dah settle dengan duduk kat tempat masing-masing. Lepas tu kita boleh buat webinar macam ni. Saya rasa macam saya boleh reach habis semua satu Malaysia. Sebelum ni tak dapat. Tapi selepas tu saya boleh pergi semua. Maksudnya saya boleh buat sharing pasal PAK21, saya buat pasal STEM, saya buat pasal creating content kan, untuk video gunakan smartphone. Sampai ada kawan saya cakap apa? Dia cakap, Helmi, kalau hang dah cerita semua benda dekat webinar, dia cakap nanti COVID-19 ni dah okey, hang nak cerita apa lagi? Maksudnya apa benda lagi kan? Maksudnya kita dah cerita habis. Saya cakap, saya pun tak tahulah. Saya kata biarlah benda tu ada kat internet, senang orang nak rujuk. Tetapi ternyata sebenarnya orang kita ni dia nak benda bersemuka juga. Sebab tu masih saya terima jemputan untuk yang bersemuka ni. Saya tak ada masalah selagi saya boleh handle dengan urusan utama saya masa di sekolah. Dan juga keluarga saya lah. Jadi saya nampak dari segi kita nak menyebarkan ilmu tu sangat bagus lah. Maksudnya ramai kita tengok cikgu-cikgu yang berkongsi ilmu pengetahuan pun banyak. Kan macam cikgu L tadi pun sebenarnya dia guru yang hebat tentang Google Classroom apa semua. Lepas tu yang kedua saya tengok dia jadi macam satu turning point kepada ramai majoriti guru kita untuk keluar dan pergi dapatkan ilmu-ilmu teknologi ni. Kalau dulu
kita nampak kelompok guru yang sama saja. Tetapi bila dah ada COVID, kita nampak ramai rupanya cikgu-cikgu dan yang keluar daripada Johor, yang keluar daripada Sabah, yang keluar daripada Kelantan, Terengganu kan. Jadi macam baguslah, kita ada banyak talent sebenarnya yang kita boleh ketengahkan, guru-guru hebat kita. Dan yang ketiga saya nampak bukan setakat kita berjaya keluarkan cikgu tu, collaboration among teachers tu saya nampak guru-guru kita bergandingan create content. Create content pun banyak juga saya tengok yang terhasil. Sebelum ni kalau kita pergi ke YouTube, kita akan jumpa video cikgu Romi untuk matematik, untuk sains kita akan jumpa video cikgu Helmi. Ataupun video tutor-tutor yang lain tu. Tapi alhamdulillah berkat daripada musibah yang melanda ni, sudut positifnya kita tengok banyak dah cikgu-cikgu kita yang create content dan boleh digunakan oleh anak murid kita. Macam saya kata tadi lah, jadi pengetahuan konten tu dah jadi banyak sangat. Anak murid kita boleh pilih mana cikgu yang dia rasa dia selesa nak belajar, dia ada pilihan. Jadi tugas kita guru sebenarnya, cikgu-cikgu sekarang ni sepatutnya takut. Sebab knowledge tu dia dah boleh dapat daripada online, daripada internet. Jadi apa yang tinggal kat kita sebenarnya bila kita bersemuka dengan anak murid? So itu yang kata kena ada kemahiran, ada 4C skills tu. Maksudnya kalau dia tak ada benda tu, nanti kita jadi tak relevan. Sebab budak-budak kita semua boleh belajar. Yang kita sebut dalam kelas tu, semua dia boleh cari dekat internet. Semua dia boleh cari dekat YouTube. So jangan jadi guru yang kita tak relevan dengan apa yang kita buat sekarang. Selamat maju jaya lah untuk semua rakan guru. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Helmi. Saya harap semoga sesi perkongsian hari ini menerima manfaat kepada ramai orang lah, terutamanya pada diri saya sendiri. Saya pun kiranya dalam komuniti, tapi saya bukanlah cikgu tapi ilmu yang cikgu kongsikan hari ini manfaatnya banyaklah saya dapat hari ini. Jadi saya nak simpulkan bahawa kepada cikgu-cikgu semua, jangan risau kalau anak-anak tak mau kadang-kadang tak timbul ke apa ke. Alhamdulillah cikgu Malaysia sangat hebat, sangat cepat adapt kepada perubahan teknologi ni. Cikgu dah cuba sedaya upaya, dah cuba sehabis baik. InsyaAllah walaupun tak ada yang timbul tu, dia punya gema, dia punya ripple, pahala-pahala tu berlipat-lipat kali ganda. Sesungguhnya apa yang saya cakap hari ni ataupun mungkin Cikgu Helmi sendiri bukanlah bermaksud saya ni hebat ke apa. Sebenarnya bila kami pergi program perkongsian macam ni, ramai cikgu-cikgu yang berkongsi, kami tukang cerita saja, bukanlah kami hebat mana pun. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi Cikgu Helmi. Kemudian kita ada satu lagi, ada slot rahsia. Selalunya siapa yang tunggu kat ujung ni, dia ada slot rahsia kan. Ini dia, kalau cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan semua ada pergi ada di grup guru sains kreatif ataupun grup pendidikan STEM, mesti ada nampak teka-teki ni. Alhamdulillah. Ini mesti dah nampak merata Malaysia ni. Apa ceritanya cendol ni kan. Ni sebenarnya encryption encryption. Kalau tuan-tuan dan perempuan semua tengok huruf C ni, huruf C dia nilai dia 21. Kalau C tu huruf ketiga, dia terjemahkan kepada 21, maknanya A tu 21 bagi 3, 7. Jadi setiap nombor ni ialah multiple of 7. Jadi bolehlah pecahkan. Jadi ramailah orang komen EduSpace ni. Ramai tanya, engkau komen EduSpace ni benda apa? Mungkin dia tak nampak konteks dia. Rupanya ini apa ni pula. InsyaAllah minggu depan kita ada lagi sesi rahsia macam ni. InsyaAllah kita akan publish lebih kurang hari Isnin pukul 10.30 malam. Kita ada set soalan yang baru. Kemudian jawapannya akan disiarkan dalam program FB Live juga yang minggu depan bersama Dr. Saiful, Cikgu Saiful, cerita pasal anak duduk bertenang je kat rumah kan. Kita tengok perspektif daripada ibu bapa pula. Terima kasih banyak-banyak. Tolong like dan share bagi ramai-ramai. Follow EduSpace ni minggu depan, topik yang penting. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.